Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana singgah di YouTube channel Konspirasi TV. Freemason adalah sebuah pertubuhan sulit Yahudi yang mempunyai hubungan rapat dengan gerakan Zionis antarabangsa. Kegiatannya berpandukan kepada ajaran-ajaran kitab suci Yahudi. Ditubuhkan antara lain untuk membela kepentingan mereka serta mahu mengembalikan semula kerajaan Yahuza atau kerajaan Yahudi dan seterusnya menakluki atau menguasai dunia seluruhnya. Perancangan sulit mereka pada awalnya dirahsiakan di dalam kitab-kitab Talmud dan protokol pendeta Zionis, tetapi rahsia tersebut akhirnya terdedah kepada umum. Setelah itu Zionis antarabangsa melakukan perancangan baru dengan menubuhkan beberapa pertubuhan sulit yang lain seperti Kelab Rotary dan Kelab Lions di samping meneruskan gerakan Freemason tersebut. Kelab Rotary dan Kelab Lions di samping menjalankan aktiviti kebajikan, membantu orang-orang yang memerlukan bantuan dan sebagainya, ia juga bergerak untuk meruntuhkan akhlak bangsa bukan Yahudi. Manakala Baha'i pula berfungsi menyesatkan akidah umat manusia. Baha'i Press yang bertempat di Amerika berfungsi untuk menyerapkan politik Yahudi di institut pengajian tinggi termasuk di Universiti Harvard. Dr. Henry Kissinger, seorang Yahudi yang berperanan penting di dalam politik di zaman Presiden Nixon, telah berjaya mendidik lebih daripada 600 orang tokoh dunia di universiti tersebut. Antaranya Zegal Alon dari Israel, Yasuhiro Nakonara, Menteri Jepun, Lieutenant Mamis, Perdana Menteri Bulgaria, Ezhar Eblor, Timbalan Menteri Ekonomi Jerman Barat dan lain-lain lagi. Anak-anak organisasi tersebut berusaha mempengaruhi dan memperalatkan tokoh-tokoh pemimpin dunia bagi mencapai cita-cita Zionis untuk menghancurkan masyarakat bukan Yahudi. Ramai di antara pemimpin dunia telah dapat diperalatkan oleh Freemason seperti Martin Luther, Anderson, Mustafa Kemal Atatürk Turki, Freud, Napoleon I, Lord Cromer, Wilson, Hussein Atuhami, Mesir, Lee Kuan Yew, Singapura, Habib Bourguiba, Tunisia, dan lain-lain lagi, di mana tangan-tangan merekalah yang mencengkam kuat dan membendung kebangkitan Islam sejagat. Untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi tentang pertubuhan Freemason, ada beberapa petikan pendapat pemimpin-pemimpin Freemason dan orang lain mengenai hakikat sebenar pertubuhan tersebut. Pada tahun 1889 satu persidangan besar telah diadakan sempena memperingati Revolusi Perancis. Di dalam persidangan, satu kenyataan diumumkan berbunyi, matlamat gerakan Freemason adalah untuk mendirikan pemerintahan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Profesor Muad Al-Khoury di dalam bukunya Tabdid Az-Zalam memetik kata-kata dua orang ketua pertubuhan Freemason yang diucap di dalam majlis pembukaan penubuhannya bagi menjelaskan matlamat dan tujuannya yang sebenar. Seorang dari ketua itu berkata, bahawa matlamat ia ditubuhkan ialah untuk mengembalikan dunia ini kepada orang Yahudi dan menentang ajaran Yusuf Isa alaihi salam. Manakala seorang lagi berkata, pertubuhan ini mesti ditegakkan walaupun dengan pembunuhan dan mesti melakukan segala perkara yang ditegah demi untuk menjaga dan mengawal kedudukan agama Yahudi. Dr. Muhammad Ai Az-Zabi, seorang ahli sejarah Islam menjelaskan hakikat Freemason yang sebenar, katanya, Freemason adalah perangkap samar yang berada di tangan orang Yahudi untuk memerangkap pembesar-pembesar negara dunia, timur dan barat, dan untuk menipu bangsa-bangsa dunia yang lalai dan rakyat-rakyat yang jahat. Freemason satu organisasi bahaya yang tersembunyi di sebalik slogan dan semboyan atau lambang-lambang rahsia yang tidak diketahui oleh orang. Dia adalah sebagai sebilah pisau tajam yang disimpan atau disembunyikan oleh orang-orang Yahudi di dalam hati seluruh bangsa-bangsa di dunia berkurun-kurun lamanya dengan diheri memakai pakaian atau dilahirkan dengan slogan kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Sedangkan tujuan sebenar organisasi atau pertubuhan ini untuk mengembalikan semula kerajaan Yahudi dan untuk melatih bijak pandai mereka bagi tujuan tersebut. Kemudian Dr. Az-Zabi menambah lagi, sebenarnya Freemason asal lahirnya dari Yahudi, kerana itu ia bijak menipu dan berbohong. Selain dari itu Dr. Ali Jarishah pula menyebut bahawa pertubuhan Freemason ditubuh bertujuan untuk menghapus semua agama langit selain Yahudi, untuk terus kuasai dunia. Pada tahun 1866 seorang pendeta Yahudi Dr. Liach Wiese menjelas tentang Freemason, katanya, Freemason adalah organisasi Yahudi samada dilihat dari segi sejarahnya, pengajarannya, kalimah-kalimah rahsia yang ada di dalamnya dan lain-lain lagi, dari awal hingga akhir semuanya
Yahudi. Dari beberapa petikan itu jelaslah bahawa Freemason adalah salah satu gerakan sulit Yahudi yang ditaja oleh cerdik pandai mereka untuk menguasai dunia dengan cara menarik seramai mungkin bangsa-bangsa lain supaya mengikuti mereka. Mereka melakukan propaganda yang lahirnya nampak baik dan berguna untuk semua orang iaitu kebebasan, persaudaraan dan persamaan atau sama rata. Ketiga-tiga slogan ini bagi yang tidak tahu hakikat sebenar pertubuhan Freemason akan tertarik dan terus masuk menjadi ahlinya. Dan dari apa yang dapat dikesan memang ramai pembesar dunia Islam dan bukan Islam menjadi ahli pertubuhan ini. Di samping itu mereka mengguna lambang-lambang rahsia yang tidak diketahui oleh orang ramai. Apa yang disebut adalah hakikat sebenar pertubuhan Freemason, dan skim matlamat dan tujuan yang dirahsiakan oleh mereka, tetapi jika dilihat kepada matlamat dan tujuan lahir, lain pula keadaannya. Dari segi lahirnya Freemason dianggap sebagai pertubuhan yang berguna kepada ahli dan masyarakat umum seluruhnya. Ia dianggap satu pertubuhan kebajikan dan sukarela. Berhikmat untuk kepentingan orang ramai, mengeratkan ikatan persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama anggota serta mengajak dan merangsang mereka melakukan kerja-kerja kebajikan dan sukarela di samping untuk membantu golongan-golongan yang lemah dan yang memerlukan bantuan. Di dalam perlembagaan pertubuhan ini menyebut tujuan lahiriah yang baik-baik itu, di samping meminta ahli-ahlinya kasihkan kepada orang ramai, selalu menjaga kebersihan diri, menghormati orang-orang luar yang bukan ahli anggotanya, menghormati dan bertimbang rasa kepada kaum perempuan serta mengelak diri dari perbalahan dan perselisihan faham. Sebab itu ramai dari ahli peringkat permulaan yang setia dan patuh kepada peraturan dan arahan, mendapat pembelaan yang baik dari pihak pertubuhan. Ramai dari mereka ditonjol menjadi pemimpin, dinaikkan pangkat yang lebih tinggi dan kedudukan yang istimewa dan sebagainya. Ini semua boleh menambah keyakinan yang terlibat kepada pertubuhan itu. Dengan ini Freemason dapat menarik ramai pembesar di beberapa buah negara di dunia turut menjadi ahli pertubuhan itu dan mereka itu tidak nampak yang ia adalah satu gerakan atau pertubuhan sulit Yahudi.